Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan UUN. Saya Norema binti Muhammad Nasir, nombor matrik 8902170654360001. Untuk tugasan pengenalan kepada komunikasi, kod ABCC 1103, saya akan menerangkan berkenaan mengapa komunikasi berkesan penting dalam media sosial dan organisasi, dan juga akan membincangkan tentang dilema etika dalam media sosial dan cara-cara untuk menyelesaikannya. Komunikasi yang berkesan adalah amat penting untuk organisasi dalam era digital, terutama apabila ia berkait dengan media sosial. Bagi poin yang pertama, iaitu meningkatkan penglibatan pelanggan dan pengurusan reputasi jenama. Kita ambil contoh Malaysia Airlines secara berkesan menggunakan platform media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk berinteraksi dengan pelanggan, menangani soalan dan juga aduan-aduan serta mengemaskini jadual penerbangan mereka. Poin yang kedua adalah kerjasama dalaman dan komitmen kaki tangan. Contohnya Petronas. Kita sedia maklum, Petronas adalah sebuah syarikat minyak dan gas multinasional yang berpusat di Malaysia, menggunakan sistem komunikasi seperti Microsoft Teams dan juga Yammer. Petronas juga mewujudkan rasa komuniti di kalangan pekerja dan mempromosikan penyertaan pekerja dengan menyiapkan kemaskini kerap daripada pengurusan atas. Poin yang ketiga ialah komunikasi ketika krisis dan menguruskan pemangku kepentingan. Kita ambil contoh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM menggunakan WhatsApp dan laman media sosial yang lain untuk menyebarkan maklumat yang betul, memberi arahan dan mengemaskini mengenai virus semasa pandemik COVID-19. Okey, topik yang kedua iaitu dilema etika semasa dalam komunikasi media sosial. Okey, dilema etika dalam komunikasi media sosial di Malaysia melibatkan beberapa isu yang memerlukan perhatian serius. Untuk mengatasi masalah dilema etika ini, ia memerlukan usaha bersama daripada pelbagai pihak termasuk pengguna itu sendiri, pihak berkuasa, organisasi masyarakat dan juga platform media sosial itu sendiri. Antara dilema etika dalam masalah sosial ialah pertama, kebimbangan privasi. Orang mungkin akan bimbang apabila ia datang mengenai privasi, iaitu maklumat peribadi yang mereka posting dalam media sosial. Contohnya kebocoran maklumat, akses haram kepada maklumat peribadi dan juga eksploitasi oleh pihak ketiga. Poin yang kedua ialah ketidaktepatan informasi dan berita palsu. Ini kerana maklumat dan berita palsu juga boleh menyebabkan kebingungan yang meluas dan dimanipulasikan pendapat awam di media sosial. Okey, poin yang ketiga pula ialah bully cyber dalam talian. Seperti kita sedia maklum, mereka yang tertakluk kepada tingkah laku berbahaya oleh orang lain di platform media sosial boleh menjadi mangsa cyberbully dan penganiayaan dalam talian yang boleh menyebabkan ketidakselesaan psikologi dan juga kecederaan. Okey, bagi macam mana kita nak tangani kesukaran etika tanpa mengganggu komunikasi yang berkesan? Okey, pertama, literasi media dan pemikiran praktikal. Okey, penting bagi kita untuk belajar bagaimana untuk berfikir secara kreatif bagi menilai kebenaran dan keaslian maklumat di media sosial. Kedua, mengenai perlindungan data dan privasi. Kita perlulah berhati-hati apabila mendedahkan maklumat peribadi kita di media sosial dan menggunakan tetapan privasi yang menghadkan apa yang dilihat dan juga menggalakkan pengambilan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang lebih ketat
untuk melindungi hak privasi dalam talian. Okey, poin yang ketiga adalah pengesahan fakta dan perkongsian yang bertanggungjawab. Kita sebelum kita posting apa-apa dalam media sosial, apa-apa platform sekalipun, kita perlu pastikan yang bahan itu mestilah asli, tepat sebelum kita post apa-apa. Jangan main post je. Okey, kita perlu semak di laman web pengesahan fakta dan sumber yang boleh dipercayai. Okey, untuk penyelesaian bagi menangani isu-isu etika ialah pertama, kempen untuk pendidikan dan kesedaran. Kita boleh membangunkan dan melaksanakan inisiatif kecerdasan media dan digital dalam perkongsian bersama agensi-agensi kerajaan, bukan kerajaan dan institusi pendidikan. Kita juga boleh merancangkan persidangan, seminar dan juga kempen kesedaran. Poin yang kedua ialah memperketatkan penguasaan undang-undang dan peraturan. Kerajaan perlu menggalakkan peraturan yang lebih ketat untuk media sosial bagi menangani isu-isu cyberbully, salah informasi dan juga privasi data. Dan last sekali adalah sokongan dan keterlibatan masyarakat. Kita perlulah mencipta persekitaran dan talian yang mesra di mana orang boleh mengekspreskan diri dan meminta bantuan apabila mereka menghadapi masalah moral. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.